Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam Digital Learning PDPR. Hari ini saya nak bincangkan soalan kebat pendidikan syariah Islamiah. Bidang ayat hukum, tajuk kewajipan menyelidiki berita yang diterima. Okay, anak-anak yang dikasihi sekalian, pertama sekali kita mestilah memahami dan mengetahui soalan kebat. Jadi bila soalan kebat, cara menjawab mestilah cara menjawab kebat. Okay, yang pertama sekali, soalan kebat mesti ada stimulus. Okay, apa itu stimulus? Kita tengok ya. Okay, sebagaimana modul yang dah ada pada kamu dalam tajuk ini, kamu tengok balik, ini soalan dia, ini dipanggil stimulus. Okay, penyataan yang diberikan kemudian barulah diberikan soalan. Penyataan ini dipanggil stimulus. Okay, kita tak akan faham soalan bila tak ada, kita tidak melihat stimulus ini. Ya. Okay, jadi kita tengok di sini. Baca soalan. Kewibawaan penulisan berita atau penyebaran maklumat di media sosial sering diragui kesahihannya, namun ia terus beri cabaran besar kepada media konvensional. Generasi muda hari ini lebih cenderung mendapatkan berita dari media sosial yang sering membawa berita atau maklumat berlawanan daripada hakikat sebenar. Okay. Masyarakat harus sedar berita palsu meninggalkan kesan buruk kerana ia mengundang kebencian, malah ia mendorong untuk memusuhi bangsa sendiri serta menggalakkan dendam dan fitnah terhadap kelompok tertentu. Masyarakat harus faham, media sosial yang bersifat terbuka memunculkan wartawan atas talian yang tidak berwibawa dalam penyebaran maklumat dan pemberitaan. Cabaran ini makin terasa apabila berita atau maklumat palsu ditulis secara kemas dan menarik serta mengandungi unsur-unsur logik yang disebarkan secara aktif melalui media sosial sehingga ia dinilai begitu berwibawa dan meyakinkan, lalu ia dikongsi dan diviralkan secara meluas. Okey, ini dipanggil stimulus. Soalan dia, berdasarkan maklumat di atas, rumuskan tindakan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah di atas daripada berterusan. Okey. Jadi, berdasarkan stimulus ini, kena buat tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan. Okey, ini holistik ke analitik? Okey, bila tidak disebut satu atau tiga, jadi ini kebat holistik. Okey, kita tengok cara menjawabnya. Okey, contoh jawapan. Mengenakan tindakan undang-undang ataupun hukuman yang tegas. Ini isi. Okey, dapat satu markah. Bagi mereka yang didapati bersalah menyebarkan berita palsu, ini dikira sebagai huraian ringkas. Okey, sebagai contoh, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia perlu membuat siasatan terperinci tentang satu berita palsu sekiranya mereka mendapat aduan daripada orang ramai. Okey. Tengok macam mana nak jawab huraian lengkap. Okey, dapat lagi satu markah. Dapat tiga. Okey, siasatan serta hukuman bagi mereka yang bersalah ini boleh memberikan pengajaran kepada orang lain untuk tidak mengulangi atau berterusan. Okey, tidak mengulangi atau berterusan menyebarkan berita yang tidak dipastikan kesahihannya untuk disebarkan. Ini jadi huraian lengkap. Huraian lengkap ni seolah-olah macam kesan. Antaranya kesannya. Okey. Kesimpulan.
Oleh itu, pihak kerajaan perlu tegas menangani masalah ini, agar tidak berterusan. Jadi kesimpulan ni dia kena ada lengkapkan, ada huraian lagi kat ujung. Menjadi satu budaya buruk yang boleh menjatuhkan imej masyarakat sesebuah negara. Maknanya dia huraian kesimpulan lengkap ni bebas. Kita nak buat tu yang sesuai dengan kesimpulan yang kita berikan. Barulah kita akan dapat 6 markah. 6 markah ya. Sebab soalan kebat ini kalau kita tak ikut, maka kita akan hilang banyak markah. Okey. Seterusnya kita tengok contoh jawapan yang kedua. Sebab kebat ni sebenarnya membuka ruang kepada pelajar untuk menjawab banyak soalan, banyak jawapan ni. Tetapi setiap seorang dia perlu bagi isi satu isi saja. Cuma huraian lengkap dan kesimpulannya mungkin berbeza dengan kawan-kawan yang lain. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kerajaan perlu mewujudkan satu akta khas. Akta khas pun dah dikira sebagai isi, dapat 1 markah. Yang boleh menyekat penyebaran berita palsu. Kerana ia termasuk dalam perkara bercanggah mencegah kemungkaran dengan kuasa yang ada. Tak boleh sebagai huraian ringkas. Ia bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan ini boleh kita bagi macam yang tadi, huraian yang sesuai ataupun dalil daripada hadis ataupun Al-Quran. Yang ni dia bagi hadisnya. Kita bagi hadis Rasulullah yang bermaksud sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mencegah dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Terang. Dia dah jadi huraian lengkap 3 markah. Maksud mencegah dengan tangan dalam hadis ialah dengan kuasa yang ada oleh kerajaan seperti mengenakan tindakan hukuman dan sebagainya. Huraian lebih lengkap. Oleh itu, kesimpulan. Kesimpulan ni kita letakkan oleh itu ataupun kalau kita gunakan kesimpulan pun lagi senang. Kesimpulannya, pihak kerajaan perlu tegas menangani masalah ini agar tidak berterusan. Tak habis lagi. Kalau sampai sini dapat 1 markah je, baru dapat 5. Agar menjadi satu budaya buruk yang boleh menjatuhkan imej masyarakat sesebuah negara. Ayat dan juga bentuk ayat seseorang dan huraian itu mungkin tak sama. Tapi ikut step ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikut langkah ini, barulah akan dapat 6 markah. Jadi anak-anak, semoga bermanfaat. Sila salin, fahamkan betul-betul. Semoga Allah memberkati segala usaha daripada kita. Ingat, walaupun sedikit, ianya lebih baik daripada kita tak buat langsung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.